Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-Fadil Ustaz Ammar. Ustaz Ammar nak panggil Ustaz Ammar, bil pun tak panggil. Kepada para pegawai Ta'an, sahabat-sahabat hadirin dan hadirat sekalian, saya pun tak tahu nak ceramah apa. Sama tak bagi tajuk. Ya, tajuk lebat. Saya dalam perjalanan tadi, saya datang sudah ilham. Saya nak tanya, nak cakap apa. Dah lama datang, lama tak ceramah ni. Duk dengar orang ceramah. Mungkin saya ada kesempatan nanti kalau kita ada ruang untuk bincang. Apabila Islam datang kepada manusia, Islam berbicara kepada manusia pada dua perkara yang asas dalam diri insan. Pertama, agama berbicara kepada akal. Maka datangnya hujah-hujah agama, datangnya dalil. Selalu suruh manusia berfikir, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu tengok? Tidakkah kamu berfikir? Dan dalam masa yang sama juga, agama juga berbicara kepada manusia, berbicara pada jiwanya. Agama pujuk dia. Agama pujuk dia. Supaya bukan saja akal dia menyatakan bahawa ini benar, tetapi jiwa dia juga akur bahawasanya dia perlukan kebenaran ini dan ia sangat serasi dengan perasaan dan nurani dia. Walaupun pada kadang-kadang kita lihat Al-Quran begitu lunak. Kalau kita fikir tentang Allah Azza wa Jalla, kita tak ada pilihan melainkan mesti sembah Allah, kerana Dia pencipta. Tetapi Al-Quran berbicara dengan satu nada kadang-kala sangat memujuk. Wa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan, wa idza faraghta, maksudnya apabila kamu ada masa lapang, fansab, maka kamu datang ibadat kepada Allah. Ini suatu penyataan yang sebenarnya sangat halus yang Al-Quran sebut. Kalau satu orang ibu kata kepada kita, kalau kau ada masa lapang, ziarahlah mak, kita rasa tak wajar perkataan itu. Mak tak perlu masa lapang untuk cari dia, sebab ibu kita. Bila-bila saja masa, kita mesti datang untuk lihat ibu kita apabila saja ibu kita perlukan kita. Tapi kalau ibu kita cakap, bila ada masa lapang, ada cuti, marilah tengok mak, kita rasa Allah, mak kita yang telah memberikan keseluruhan masanya kepada kita, berbicara dengan perkataan itu. Bagaimana apabila Allah menyatakan wa idza faraghta fansab? Apabila kamu lapang, kamu beribadatlah kepada Allah. Ini satu kenyataan Al-Quran yang sangat memujuk jiwa manusia. Allah, siapa Allah? Allah pencipta sekalian makhluk. Dia mencipta kita, dan kita selalu bila berhimpun, kita minta supaya Allah mengampunkan kita. Hatta perkataan Ghaffar, kita sebut Allah Ghaffar, Ghafur, selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai dengan perkataan Allah itu pengampun. Tapi perkataan Ghaffar dalam bahasa Arab lebih daripada makna itu. Maksud ia menutupi. Manusia ini hidup dengan Ghaffar Allah. Allah menutupi banyak keaiban kita. Jika Allah membuka keaiban kita, tidak ada di kalangan kita ini yang dapat berjalan berjumpa dengan orang lain. Semua orang ada keaiban. Tak kira dia Al-Fadil Syekh, Al-Fadil Mufti, Al-Fadil, semua manusia ini ada keaiban dia. Tapi rahmat Allah Azza wa Jalla, Dia menutup keaiban kita. Dia menutup keaiban kita pada tingkah laku kita sehingga orang tak tahu. Rahmat. Dia juga menutup apa yang tersimpan di dalam hati kita. Yang saya selalu sebut, apa yang tersimpan dalam jantung hati kita. Kerana perkataan hati itu Melayu, perkataan Arabnya qalb, jantung. Orang putihnya juga jantung, heart. Apa yang tersimpan? Kalau semua orang tahu, datang, dia tengok di sini, dan saya pun nampak, oh dia ni kata kat aku ni, duk tengah ceramah nampak, saya tahu pula, oh dia ni mengutuk aku ni. Kan
susah kita ini jumpa orang perempuan membantu. Tengok tahu belah hati kita, dia ni kenal dengan aku ni. Susah. Kan kita bawa isteri, kita kata Allah, kawan aku kenal dengan isteri aku. Jangan masalah kita. Tapi Allah Azza wa Jal Ghaffar, Ghafur, dia telah menutup hal ini daripada kita. Maka kita sentiasa perlukan dia. Allah itu menyatakan wa idza faragta fansab. Wa idza faragta fansab. Saya memukaddimahkan hal ini kerana saya ini satu perhimpunan yang selalu kita berhimpun. Dan agama, semua agama berhimpun. Tapi khitab agama, bicara agama, antara satu agama dengan agama yang lain itu berbeza. Bicara Islam kepada umatnya ialah bicara pada akalnya, maksud dia mesti faham apa yang dia buat, dan bicara kepada jiwanya. Saya selalu attend perjumpaan yang gereja. Semalam pun ada, sebelum maghrib ada, saya selalu tengoklah apa mereka halaqah mereka, dia punya usrah dia tu kat Oxford banyak. Saya tengok mereka ni semua berbicara dengan satu benda. Dia hanya berbicara pada jiwa manusia. Tidak ada substance. Dalam banyak hal dia susah nak substantiatekan apa yang dia kata dari segi evidence. Tetapi semua bercakap pada manusia. Kita ini Tuhan penyayang, Tuhan apa. Dan bila kita tanya je dia saja, kita tahu dia tak boleh nak jawab banyak persoalan. Tapi dia akan kembali tak apa. Kita minta kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan akan fahamkan kita. Walaupun kita tak boleh faham, tapi jiwa kita mampu terima. Itu dia. Tapi itu tidak kita. Tapi tidak agama kita. Agama kita, akal kita kata ya, dan jiwa kita kata ya. Kita mesti menundukkan manusia pada dua unsur ini. Sebab tu Islam tidak menerima. Dan kita bukan kata agama dia. Agama Kristian ini pun sekarang ni saja yang kita tengok ni lunak ni. Dulu kalau kita tahu di Spain dia bunuh ramai. Yahudi ramai. Hatta di Oxford banyak masih ada lagi tempat-tempat yang mana dia korbankan Yahudi kerana dia nak halau keluar. Bukan saja dia bunuh Yahudi, dia bunuh juga para reformis daripada aliran dia, daripada agama dia sendiri, Protestan. Ramai yang dibakar. Pasal apa? Pasal tak bersetuju dengan dia. Bakar, bunuh, masak daging orang ini biasa apabila gereja dahulu mempunyai hubungan kait dengan kuasa. Sehinggalah berlakunya revolusi Perancis yang kita semua tahu, akhirnya dipisahkan kuasa antara gereja dan dengan antara sebenarnya church dengan power, tapi lama-lama religion dengan power. Mula nak pisah gereja je, akhirnya pisahkan agama juga. Dan agama Kristian apabila mereka berpisah pada agama, mereka tahu bahawasanya mereka tidak ada kuasa untuk memaksa orang. Bila mereka tidak ada kuasa untuk memaksa orang, mulalah mereka mencari jalan, bukan jalan kuasa. Artinya sebahagian manusia dalam masa yang lepas, yang taat kepada agama itu taat di dalam kemunafikan. Sebab itu memaksa orang taat kepada suatu kuasa agama ialah hanya memaksa manusia menjadi munafik. Dalam banyak keadaan. Apabila mereka berpisah, mereka dah tak boleh nak kuasa, tak boleh lagi nak bakar orang. Dulu bakar di Oxford tu berapa banyak tempat-tempat dibakar manusia. Hidup-hidup. Bishop, archbishop, semua orang besar mereka bakar. Disebabkan kerana bagi pandangan yang berbeza dengan yang dianggap sebagai mainstream, terutama yang menyokong pemerintah. Tapi akhirnya apabila kuasa mereka hilang dan manusia lari dan manusia boleh mempertikaikan mereka, kita tengok Jesus, macam-macam edition yang ada. Jesus rock, Jesus lah, macam-macam. Kita pun rasa kita tak sanggup kata macam tu. Apatah lagi kita Isa alaihi salam mempunyai satu tempat yang in house of Islam, satu tempat yang tinggi pada kedudukan dalam agama Islam. Tapi mereka menghina mereka, dan tak ada siapa nak buat apa. Kerana pemisahan itu menjadikan agama tidak berkuasa untuk kehidupan individu. Personal life, public domain, agama tidak boleh masuk campur. Akhirnya mereka berfikir tak boleh nak buat apa.
kita kena cari pendekatan yang lain yang memujuk jiwa manusia. Dan mereka memujuk jiwa manusia. Dan saya, sekularisasi, saya ingin sentuh sedikit tentang masa ada. Kalau nak habis buat macam-macam kan. Sekularisasi ini ialah satu perkara yang orang Melayu, terutamanya golongan agama lah, macam saya, Ustaz Aman mungkin tidak lah. Mereka mempunyai pandangan yang tidak kemas tentang masalah sekularisme. Mereka menganggap, bila sebut sekular, mereka teringatkan Turki. Mereka ingat, oh, Turki lah sekular. Sebenarnya sekular itu bukan, Turki bukan model sekular. Dia mungkin model sekular dalam negara Islam, dalam dunia Islam. Tapi sekular ialah sekular yang berlaku di Perancis, ataupun satu version lagi yang berlaku di Amerika. Sekular itu mereka memisahkan supaya agama jangan masuk campur tentang politik. Dan politik tak mau ambil tahu tentang hal agama. Awak jangan nak guna kuasa politik tangkap orang. Awak jangan nak guna kuasa politik nak hukum kehidupan, belief, kepercayaan orang. Tapi bila Turki cuba buat sekular, dia tak. Kamal Atatürk menjadikan kuasa politik menguasai agama. Itu berbeza antara sekular Turki dengan sekular Perancis. Maka dia menghukum sesiapa yang mengamalkan agama. Dia hukum orang yang pakai serban. Dia hukum orang yang pakai pakaian Islam. Dia berbeza. Visi itu, kita jangan anggap itu versinya. Versinya ialah sekular itu versi di sini. Versi di sini telah memberikan impak yang positif kepada Kristian. Kalau pada saya, impak yang positif. Maka Kristian daripada suka nak guna kuasa pukul orang, dia dah tak lagi jadi gangster. Dia terpaksa berfikir bagaimana untuk mendekati manusia pada jiwa mereka. Saya kata tidak mustahil, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara tengok ke gereja-gereja yang ada di UK ni, banyak sekali orang Cina terlibat. Banyak sekali. Saya hadir dia punya perjumpaan meeting mereka mingguan. Ramai. Dan saya percaya jika keadaan ini berterusan, China akan muncul sebagai salah satu negara Kristian terbesar. Sekarang ada church kat UK yang orang Cina semua. Dan pendakwa, dan mereka lebih rajin daripada Mak Saleh. Ya. Okey. Mana pergi Islam? Kenapa Islam hilang? Dia punya nilai ekstraktif agama itu kenapa hilang? Kerana ada kecenderungan orang Islam. Setelah kerajaan Islam jatuh, kita bukan lagi empire. Kita masih perasan macam kita berkuasa bagaikan empire. Maka sebahagian orang Islam cuba untuk bawa idea supaya agama diperkenalkan secara keras. Kita ada apa? Di UK ni apa? Anjan Chaudhry ni yang cuba nak buat undang-undang hudud di London ni. Cuba bayangkan, kita ada banyak isu teroris. Pendekatan-pendekatan golongan agama sama-sama Islam sendiri memilih pendekatan yang keras, pendekatan hukuman. Agama tak kenal ini. Ini satu benda yang baru. Saya ada buat sedikit kajian tentang beberapa hadis. Hadis umpamanya Nabi SAW kata tentang orang-orang orang Islam. Nabi kata kepada Nabi cakap tentang Yahudi dan Nasara. La tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan mulakan kepada orang Yahudi dengan orang Nasara dengan salam. Wa idza laqitumuhum fi at-tariq fa'adruhu ila adyaqihi. Kenapa? Ya, kenapa kelar? Apabila kamu jumpa orang Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab, sebagian riwayat kata la tabda'ul Ahlul Kitab, jangan mulakan dengan Ahlul Kitab. Kamu hendaklah tolak mereka, force them to the nearest part of it. Tolak dia pada jalan yang paling sempit. Idza laqituhum fi tariq, if you meet him on the roads, jika kamu jumpa mereka, tolak dia ke tempat. Jadi
kalau kita baca hadis tu, pertama jangan bagi salam kat dia. Bahkan kalau jumpa dia, tolak dia. Hadis-hadis yang seperti ini dipahami oleh orang-orang yang tidak faham konteks agama. Lalu dia kata ini the real Islam. Ini adalah agama Islam yang sebenar dalam nak berinteraksi dengan orang bukan Islam. Hadis ini pertama dia kontradik dengan nas Al-Quran keseluruhan. Banyak nas yang lain yang Allah Ta'ala larang, suruh kita buat baik. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsatu ilaihim. Tuhan tak larang kamu buat baik kepada orang-orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, buat baik dan tuqsitu dan adil. Tabarruhum lebih banyak bermaksud kamu bagi duit kat mereka, kamu bagi bantuan kepada mereka. Ramai orang Muslim rasa tak dapat pahala ni bagi kat orang bukan Islam. Saya nak sebut sikit hal ni, saya nak pergi. Saya tengok mereka macam-macam ada program tolong bangsa tu. Kalau di St. Albans di tempat di Oxford tu, dia ada pada pagi Selasa semayang untuk Muslim World, doa keselamatan negara orang Islam yang bergolak. Kan satu benda yang menarik perhatian ramai orang. Walaupun sebenarnya ramai orang tak nak agama kat sini, tapi dia cuba bermain dengan perasaan. Bermain dengan perasaan. Saya nak balik, nanti kita nak tengok. Kita tak main dengan perasaan dan tak main dengan hujah. Dua-dua kita buang. Kita nak main dengan kuasa. Mereka bermain dengan perasaan. Al-Quran, dan dalam keadaan sekarang orang Islam sebahagian apabila nak baca nas perang. Itu di Malaysia sekarang isu perkauman dibangkitkan oleh sebahagian pihak. Baca dalil-dalil tentang bagaimana orang Islam dan bukan Islam. Ada orang cakap pasal bahaya talking Bible, pasal diedarkan di kalangan masyarakat Islam ni. Orang Kristian bagi Bible yang talking Bible ni dah lama. Yang masalahnya hamba Allah yang bising tu, dia pun tak bagi talking Quran kat orang. Duit banyak, zakat banyak, tapi dia bising. Oh, dia bagi. Di sini memanglah kalau saudara tengok, dia orang macam-macam lah pendekatan mereka. Kita baca nas-nas perang pada waktu aman. Kita patut baca nas-nas aman. Wa in ahadun minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ila ma'mana thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Allah kata wa in ahadun minal musyrikin istajara, if any musyrikin, idolaters, seek shelter from you, fa'ajirhu, Allah kata give him shelter hatta yasma'a kalam Allah. Untuk apa? So he may listen to the word of Allah. Mungkin dia boleh dengar kalam Allah. Summa ablighu ma'mana, Quran kata, and then escort him to the place of his security. Hantar dia ke tempat yang selamat yang dia nak. Musyrikin, kalau orang musyrikin minta tolong, lindung, agama kata lindung dia. Tolong lindung dia. Masa lindung dia, bagi kita baca Quran, dia dengar. Dia tanya apa, kita pun cerita. Gereja buat yang sama. Kalau pergi, dia menyanyi, bagi makan, ada kelas dancing class, macam-macam lagi, English class. Lepas pada tu, ada sikit sesi discuss 1-2 ayat dalam Bible. Dan dia akan ulangi, tak perlu masuk Kristian dan tak perlu apa, tapi kita berkongsi maklumat. Saya nak cerita supaya saudara-saudara sekalian berada di sini, saya tahu bahawa agama mereka mengalami kemunduran. Dan mereka sedang berfikir bagaimana nak membangunkan semula agama Kristian ini. Maka mereka tak ada, kuasa dah tak ada sebab sekularisasi. Walaupun David Cameron kata
Britain adalah negara Kristian, is Christian country, tetapi sebenarnya hakikatnya tak ada campur tangan, tak ada bahagian Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Kristian UK, tak ada. Tak ada. Artinya kalau orang Kristian macam saya, kalau kita lah ditakdirkan menjadi Ustaz Aman ni, tak ada peluang bekerja lah untuk jawatan-jawatan ini kan. Pasal Malaysia tu negaranya Islam, adalah ruang-ruang jawatan-jawatan ni. Maksudnya mereka ini, apa mereka buat? Mereka berbicara dengan perasaan manusia. Islam patutnya berbicara kepada manusia dua. Di Malaysia yang berlaku sekarang kebelakangan ini, kita dengar suara. Di Saudi juga sama, negara-negara yang lain. Mereka ingin berbicara kepada orang supaya terima Islam dengan kuasa, seperti yang berlaku pada Kristian dahulu. Maka kita tengok ledakan golongan liberalis, ledakan orang mengkritik agama. Ledakan-ledakan ini akan membawa pada masa yang terdekat, Ustaz Ahmad. Jakim juga sama, Jalan juga sama, akan membawa kesan yang terdekat ialah satu eruption. Orang akan bangkit menyatakan bahawasanya kami tidak perlu lagi agama. Al-Ikhwan al-Muslimin menang di Mesir pun begitu, mereka sukar untuk menyatakan kami ingin mewujudkan negara Islam. Majoriti tu kerana perkembangan dunia baru, manusia Tunisia tidak berani menyebut hal itu. Semua menyatakan kita akan memberikan hak kebebasan, freedom of speech, freedom of belief, freedom of expression. Semua janji benda yang sama. Dan kita akan alami hal itu juga dalam negara kita. Oleh kerana kita menghadapi perkara itu, hadirin dan hadirat sekalian, maka saya nak sentuh mukadimah ini sebab maka kita kena berbicara pada manusia pada masa ini ialah berbicara dengan hujah dan dalil, dan berbicara dengan kepada jiwa mereka. Jika tidak, kita akan hadapi masalah. Bagi lalu lanjut cakap. Dia dalam satu majlis salah seorang cakap. Okey. Untuk itu hadirin dan hadirat sekalian, sebagai pelajar, sebagai juga bukan pelajar, orang yang berada di sini, marilah kita mempelajari agama daripada dua sudut ini. Yang pertama, kita hendaklah faham, apabila kita mengamalkan sesuatu perkara dalam agama, kita hendaklah tahu dari segi dalilnya, dari segi hujah. Kita tak boleh buat macam mereka. Mereka sekarang, itu masalah dia, pasal dia tidak ada substan. Tapi kita ada substan. Saya tak boleh, jangan, pasal buat, saya tengok Dr. Asri buat, no. Saya tengok Ustaz Amar buat, no. Itu bukan agama. Agama berdiri di atas kepahaman. Saya tengok dah ustaz buat, saya buat, itu bukan agama. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, jiwa kamu ditanya oleh Allah. Maka kita setiap kali apa saja yang kita buat dalam agama ni, kita kena berhak untuk bertanya. Inilah freedom of expression yang ada dalam agama. Assalamualaikum ya Ustaz, hak kita nak ikut Ustaz ni, Nabi buat ke? That is a very important question, yang mana we always should repeat soalan ini. Bila saya kata, oh sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kada wa kada, Nabi telah melakukannya. Maka kita pun, alhamdulillah, kita pun buat. Saya dulu selalu buat contoh untuk orang bandar, teramat bandar lah ni kan. Saya rasa dulu orang
Orang sembelih ayam. Dia bawa ustaz, cuba tunjuk cara sembelih ayam. Bawa mari kat ustaz. Ustaz isap rokok. Ayam mana ada? Ni, ustaz pun cerita mati ke api rokok. Dulu isap rokok daun kan? Letak kat telinga dia. Mana pisau, dia pun ambil dan sembelih. Dia tengok, oh begini caranya nak sembelih ayam. Sebelum sembelih kena isap rokok daun dulu. Dan letak di telinga dulu. Sebab dia follow perbuatan ustaz. Dia tidak mengikuti dalil. Dan ini penting dalam kepahaman agama. Maka setiap daripada kita, bila kita orang Islam, saya duka cerita juga bila pergi ke gereja. Saya kerap pergi. Saya tengok mereka tak tanya benda-benda yang simple, mereka tak tanya. Sebab mereka rasa mungkin mereka bukan nak datang berhujah kot, mereka just nak follow. Sebab dia tulis untuk siapa yang hungry for God. Are you hungry for God? Kan? Adakah kamu lapar Tuhan kan? jadi untuk orang yang lapar Tuhan, orang yang masuk, orang yang memerlukan Tuhan. So dia tak mau tanya, barangkali dia pun dah macam orang daripada China. Langsung tak pernah jumpa Tuhan. Orang kata teruk betul sekolah. Saya kata tak teruk. At least dia daripada tak percaya Tuhan, dia bawa sikit percaya Tuhan. Kita dunia Islam duit banyak Arab. Kita tak dakwa kat orang Cina. Bukan saja Cina, di negeri Cina macam mereka buat. Sebahagian China, pendakwah Kristian di Cina dihukum oleh kerajaan Cina dan ada tuntutan human rights yang banyak sekarang ni. Oh, bagi mereka tu jihad tu. Mata tu, mati tu, mati syahid tu. Kita bukan saja Cina, negeri Cina, Cina negeri kita pun kita tak dakwah. Kita boleh bertengkar semua, buat politik, buat apa kita bertengkar dengan dia. Tapi dia lagi kelabu tentang agama. Kita tak fahamkan dia tentang agama. Kita fahamkan agama, you kena tahu, ini Islam, Melayu punya tau. Itu lebih kurang macam tu lah mesej kita. Ada orang boleh tanya saya satu soalan, hantar email, terkejut saya. Bolehkah kita panggil kat Cina tu ustaz kalau dia mengajar agama? Dia boleh tanya, saya tanya awak belajar mana? Dia lulusan universiti, universiti tempatan. Tapi tak boleh panggil kat dia ustaz kerana semata-mata dia Cina. Betapa agama tu hak Melayu. Sebab tu dulu masa saya jadi mufti, saya pernah mencadangkan diwujudkan masjid Cina. Masjid untuk orang Cina. Ada orang bantah dan ada mufti di negeri antah berantah juga bantah. Dan dia kata apa mana? Ini negeri Melayu. Dan saya pun baru ni balik forum, dia ulang benda yang sama. Di India tak ada pun masjid Melayu. Kenapa di sini nak buat masjid Cina atau masjid India? Agama bukan bangsa. Agama inilah agama Islam tu semua. Even Nabi pun bukan orang Melayu. Ni dah ada timbul satu teori baru. Kata kebanyakan yang Nabi Adam dan seumpamanya ni, titisnya tu Melayu. Ni dalam usaha nak mentawak, tentulah Nabi Adam. Kita semua keturunan Nabi. Itu keturunan Nabi Adam kan? Mana ada yang bukan keturunan Nabi kan? Apa nama, punya perkauman. Dan mereka tak, bukan saya kata mereka berjaya sangat pun, tapi kebelakangan ni mereka fikir di negeri Cina banyak orang Kristian sekarang. Kalau Arab belanjakan duit dia untuk dakwah pada orang Cina, macam mana kosong, tak tahu apa. Mereka perlukan. Hatta di Malaysia, mereka tertarik dengan Kristian. India dengan Cina, di Malaysia yang bukan Muslim, mereka tertarik dengan Kristian, mereka tak tertarik dengan Islam. Walaupun mereka boleh sebut Assalamualaikum, InsyaAllah. Dia tadi jangan cakap InsyaAllah, boleh tangkap tu. Nama Allah jangan sebut. Sebab tu kalau kita ziarah orang Cina, orang bukan Islam ziarah kita di Malaysia, semoga Tuhan Allah bagi awak sihat, dia boleh kena tangkap pasal dia guna nama Allah. Macam mana tak mah? Nanti dia guna nama Allah. Dia kena kata semoga saya punya tokong bagi awak sihat. Lega dia kata. Cuba selekeh kita, sehingga benda basic yang macam tu kita nafikan hak dia untuk memanggil nama Tuhan yang sebenar.
Tapi bila dia jadi polis, kat topi dia tulis Allah Muhammad. Dan bila dia menyanyi lagu Selangor apa, dia sebut Allah selamatkan Sultan. Saya patutnya masa dia menyanyi tu tangkap. Pasal dia bukan Islam telah menggunakan nama Allah. Ini menyebabkan agama menjadi satu topik yang disalah fahami. Islam tak menarik. Saya tak kata Kristian menarik sangat. Dari segi hujah tak menarik. Ramai intelektual dia tak nak. Banyak benda yang boleh dipertikaikan. Tapi bagi manusia yang hungry for God, yang dia kata kat gereja dia, orang yang lapar Tuhan, mereka rasa dia berbicara dengan perasaan mereka. Hatta bahasa Quran sebut waqulu lin-nasi husna. Bercakaplah dengan manusia, bukan dengan kaum muslimin, bercakaplah dengan manusia husna, dengan cara yang baik. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, maksudnya bercakap manusia dengan bahasa yang baik, akhlaknya baik, tunjuknya baik, penggunaan kaedahnya baik. Kita bila cakap manusia semua bahasa menakutkan. Saya tak sokong mana-mana. Sampai bila kita cakap orang Malaysia, cuba tengok. Ada orang di Malaysia buat tarian apa? Ha? Pucuk-pucuk ringan. Bukan tarian, senaman. Senaman pucuk-pucuk ringan. Yoga ringan. Senaman punggung. Baru je. Ada tak? Ada kan? Ada kan? Tak tahu lah saya. Tapi saya rasa itu bukanlah pendekatan. Mungkin kita tak setuju, tak apa. Tapi that's not the way, the right way untuk kita deal dengan benda ni. Tak setuju, awak pergi bantah depan dia. Tapi itu bukan caranya. Kan? Itu bukan caranya. Mesej yang tak sampai. Mesej keindahan. Wa qulu lin-nasi husna. Cakaplah pada manusia dengan cara yang baik. Hatta ustaz, hatta tok guru, kalau nak cakap dengan orang, hujah tegas tak apa, bahasa tegas tak apa, tapi jangan maki orang. Jangan mencarut pada orang. Jangan keluarkan perkataan yang telinga orang tak boleh dengar. Orang kata awak zalim, itu okey. That's okay. Zalim ni hadis orang kata, tapi keluar perkataan binatang itu, binatang yang kita pun tak mau anak kita dengar. Macam mana kita keluarkan bahasa ni? Dan kemudian kita kata inilah Islam, cara hidup. Tambah kalau dia ustaz ceramah orang maki sana sini, dia kata Islam is the way of life. That is the way of life. Perkataan yang awak pilih, ayat yang awak pilih, ini adalah perkara yang kita kena lihat balik. Bagaimana kita mendekati orang lain tentang agama. Okey. So balik pada asal. Bila nak bicara pada orang, bicara dengan hujah. Cakap dengan hujah. Tidak pernah satu nas dalam Al-Quran menyatakan saudara mesti mengikut mufti. Saya pernah jadi mufti. Tak ada nas. Apatah lagi ikut ustaz. Tak ada. Sebab tu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apabila pihak pemerintah minta supaya kitab Muwatta, kitab Imam Malik, kitab hadis, bukan kitab fiqh, yang kitab yang mengumpulkan hadis Nabi, amalan para sahabat, tabi'in, amalan orang Madinah, minta pada Imam Malik, kerajaan Abbasiyah mencadangkan supaya kitab itu difardukan kepada seluruh rakyat, supaya follow kitab itu dalam fiqh. Imam Malik tolak. Imam Malik kata sahabat telah khilaf, tabi'in telah khilaf, manusia ada berbagai pandangan. Bagaimana aku ingin memaksa kitab ini kat atas orang lain? Tengok keluasan pandangan dalam agama. Kemudian ada berbagai aliran dalam agama ni, ada berbagai mazhab. Tidak pernah ada dalam semua mazhab yang wujud dalam Islam penghujahan, intellectual discourse yang berlaku menunjukkan betapa keluasan penghujahan, hak untuk berbicara, hak untuk memberi pandangan, hak itu diraihkan oleh Islam. Tapi apabila ada orang pada mana-mana tempat dan rakyat
cuba menyatakan awak mesti ikut agama dengan peraturan agama yang kami tentukan. Hatta cara semayang pun dia nak tentukan. Itu telah melampaui batas-batas para imam, para imam yang besar. Kita tak boleh tentukan. Awak nak begitu, itu cara awak. Selagi mana benda tu ada dalam pembahasan kepahaman agama. Bayangkan Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya tak bismillah, tak basmalah, tak sah Fatihah. Dan Imam Malik menyatakan tak perlu. Bahkan sebagian riwayat daripada dia menyatakan memakruhkan basmalah. Tak sah dengan makruh tu kan jauh tu. Satu kata wajib, satu kata makruh. Tak pernah orang kata tak mengenang budi. Betul Imam Syafi'i ni, tok guru dia tak ingat. Tak pernah orang kata. Orang hormati dia sebagai sarjana, dan orang hormati Imam Malik dengan kesarjanaan. Tak pernah Malik memaksa kaulnya untuk orang lain, dan tidak pernah Syafi'i memaksa kaulnya untuk orang lain. Bahkan Syafi'i menyatakan, rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i menyatakan, ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an yuzhirallahu al-haqqa ala lisani. Aku tak debat dengan satu orang, melainkan aku harap Allah menzahirkan kebenaran di atas lidahnya. Ruang berbicara yang begitu luas dalam agama. Dengan itu melahirkan banyak intelek, para pemikir. Di Andalus berlaku debat antara mazhab aliran Ibn Hazmin dan Imam Malik. Bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia melihat orang Mesir menyambut dia, kerana ramai nak murid Imam Malik di sana. Kerana dia nak murid Imam Malik juga. Tapi apabila dia tengok fanatik mazhab berlaku di Mesir, dia menulis, dia mula mengkritik mazhab Malik. Bahkan apabila dia melihat orang semayang istisqa, minta hujan, ambil kopiah Imam Malik tak depan cari berkat, dia tulis buku menjawab amalan mazhab Malik. Sehingga berlaku krisis yang agak tajam di kalangan mereka. Krisis di kalangan intelektual tak ada masalah. Tapi siapa yang masuk campur tangan? Apabila ada orang yang menggunakan kuasa politik untuk menghukum pihak yang lain. Di dalam kerangka yang diluat berdirikan kebenaran oleh agama. Awak nak pandangan macam tu boleh. Awak tak mau faham macam tu pun boleh. Agama tak, kita tak boleh nak kata, nak putuskan secara absolutely wrong atau absolutely right. Perkara perlukan penafsiran. Banyak perkara dalam agama ni penafsiran. Nas sama, tapi cara faham berbeza. Saya mungkin hormati pandangan, saya kena hormati pandangan Ustaz Ahmad. Itu haknya untuk faham agama. Dan dia hormati saya, hak saya. Tapi kita kekal sebagai saudara Muslim. Itu penting. Kita tak boleh kata awak jangan buat macam tu. Di negara kita, kita tak faham macam tu. No. Ini agama bukan ada sempadan negara. Maka ia membangunkan intelektual kita. Intelektualisme kita bangun. Maka hari ini, dulu tak boleh. Siapa saja bagi pandangan yang berbeza, dia dianggap salah. Dan ini berlaku pada Kristian. Martin Luther. Martin Luther. Pernah tengok filem Martin Luther? Bukan Martin Luther tu yang pejuang apartheid tau. Yang Amerika tu. Ni Martin Luther Protestant. Martin Luther apabila dia bangkit mengkritik Katolik, bangkit mengkritik Pope, bangkit mengkritik semua idea ni, dan menyatakan bahawa amalan yang dia dulu semua dalam bahasa Latin. Di Oxford masih lagi sebagian ada bahasa Latin, tapi orang dah faham. Dan orang awam tak boleh faham Bible. Bible semua dalam bahasa Latin, tak boleh. Martin Luther terjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Dan dianggap sebagai satu sesat, infidel, murtad, keluar dari agama. Sebab kerana ada penguasaan nak menjadikan agama itu eksklusif hanya untuk kelompok tertentu. Bishop saja boleh faham. Orang agama je faham. Ustaz, ni awak ni siapa? Saya ni, awak tahu saya siapa? Saya pernah bukan mufti tau. Jangan nak pertikaikan saya. Oh Allah, Masya Allah. Orang baru mempertikaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tak kata, kau pertikaikan aku, kau jadi murtad. Nabi puji aku tau.
Umar tak kata hal tu. Kita lebih pada Umar bin Khattab. Baru mengaji tak banyak mana pun, tak jumpa Nabi pun, baru mengaji dengan tokoh-tokoh biasa je. Ini adalah perkara yang mesti dibuang. Ini yang berlaku dalam Kristian. Akhirnya berlaku ledakan, sehingga berlaku rusuhan. Kerana manusia, apabila kita tak berikan ruang untuk mereka memberikan pendapat dengan cara yang bebas, tanpa ada satu violence, tak ada satu keganasan untuk mereka bagi pandangan. Kalau kita tak berikan ruang itu, dia akan cari ruang yang mengganas. Saya bukan support bersih. Nanti kata saya support bersih apa? Saya tak tahu, tak pasti support kata. Tapi kalau Ustaz Amal ni bakal juga. Tapi saya kata, saya meraihkan. Ni kalau tuan-tuan, saya meraihkan kenyataan. Saya ingat Datuk Seri Rais Yatim kat Opah hari ni akan memberikan ruang kepada opposition untuk manifesto mereka dalam RTM. Saya tak tahu banyak mana nak bagi, tapi bagi saya apa pun itu lebih baik. Saya bukan sokong pembangkang untuk kerajaan, tetapi ialah masalah ruang intellectual discourse ini perlu diberikan secara betul. Awak seorang cakap dan awak tak bagi orang lain cakap, dan awak kata saya betul, awak salah. Tengok, awak tak boleh jawab. Tapi kalau awak tak jawab, saya tangkap awak. Itu bukan cara berfikir yang betul. Itu tidak boleh. Akhirnya mereka bangun dan bertindak menghapuskan, memerangi agama, membenci agama. Sebab tu golongan etis banyak di sini. Sekarang mereka nak baiki keadaan itu. Tak nak lagi kuasa-kuasa ni. Tak nak lagi nak cengkam-cengkam manusia ni. Nak cakap elok-elok. Saya nak kata, dunia Islam, kita belum jadi macam tu. Kita kena cakap elok-elok dengan orang. Ini zaman ledakkan maklumat. Orang ada Facebook. Di Malaysia baru ni datang Arsyad Maju. Kata, bagus ya, semua ikuti perkembangan. Saya tak kisah. Kita tahu Arsyad Maju itu memang menyeleweng lah. Tetapi saya tak rasa kalau tanya saya, yang terbaik ialah pihak JAKIM dialog dengan dia. Ini zaman dialog. Awak dialog dengan kami dulu, lepas dengan kami bagi ya. Tapi orang, kita kata alah, kita haramkan buku dia. Bila kita haram buku tu dijual di Singapura, ramai orang nak cari, dan orang memang suka benda-benda yang orang lain kau tak dapat, aku ada. Sebab kita pasal apa? Salah. Mana tak perlu jawab salah. Dulu ini kita selalu saya sebut, dulu inilah idea kita. Barang siapa banyak bertanya maka lemahlah iman dia. Itu idea orang dulu untuk halang orang bertanya. Ini semua tak boleh berlaku lagi. Zaman ini telah berubah. Kalau siapa baca dalam usul fiqh, dia akan tengok para ulama meminta supaya kita berbicara jangan dalam mazhab Hanafi. Hasyah Ibn Abidin menyebut, jangan sesiapa cuba paksakan nas kitab kepada suasana yang bukan suasana kitab. Kitab tu tulis masa bila? Al-Imam Ibn Qayyim menyebut satu perkara yang baik. Dia kata jika kita melihat orang melakukan perkara yang lara atau bermain syatran, bermain catur ni sebagai fuqaha memakruhkan, ada yang mengharamkan berbagai pandangan lah sebab masalah apa macam-macam lah. Tapi tak apa, tanya saya kata saya bagi fatwa lain, tapi tak apa. Mengharamkan, kalau kita lihat mereka main catur, kata dia, kita janganlah mengharam dan melarang dia, melainkan kita mempunyai alternatif lain supaya dia daripada tak main yang tu, dia pergi buat yang lain yang lebih bermanfaat. Tapi kalau kita hanya menyatakan haram dan kita tidak memberikan ganti kepadanya, maka itu hanya akan membawa dia kepada kemusnahan yang lain. Dan ini perlu dalam kerangka agama. Sebab itu saya sebut pendekatan ini ada masa ke sama?
supaya ini idea yang saya sebut. Ustaz Mak kata apa? Ini idea. Ideanya agama mesti disampaikan secara hujah. Setelah hujah masuklah manusia, kita kena pujuk manusia. Kita tak boleh keras. Manusia ada tabiat. Dia bukan malaikat. Sebab awak dah tahu ni kesedaran agama ni, malam ni awak kena sembahyang tahajud mula daripada pukul 4 dan sampai. Kita manusia berbagai-bagai. Pada zaman Nabi sendiri bukan semua. Manusia berbagai-bagai benda. Sebab tu agama ajar ada puasa, ada haji, ada zakat. Ada orang sembahyang tak kuat, sedekahnya bagus. Ada orang sedekah dia tak kuat tapi cakapnya manis. Semua itu dikira pahala oleh Allah Ta'ala, dan semua itu mendekatkan diri seseorang kepada Tuhan. Maka manusia ada tabiat dia. Ada orang dia suka bantu orang, itu pahala untuk dia. Suruh puasa sunat, oh dia kata aku puasa tak larat. Ramadan ni pun alhamdulillah cukup-cukup benar. Tapi kalau panggil Syekh, ada orang nak bina rumah lah Syekh. Dah abdak siapa nak tahu. Okey, anak pergi, anak sampai. Dia sampai dulu. Itu pahala untuk dia. Agama meraihkan Allah Ta'ala memujuk manusia. Dan banyak keadaan bicara-bicara agama menzahirkan ataupun kita portray Allah Azza wa Jal dalam rupa yang sangat ganas. Ini satu masalah. Siapa yang baca Al-Quran boleh minum sikit? Bismillah. Sama. Kalau terlajak bagi tahu. Siapa yang baca Al-Quran, kita akan terhati. Macam mana kita mulakan Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semua surah dalam Al-Quran bermula dengan basmalah, bismillah, kecuali Al-Bara'ah ataupun kecuali surah Bara'ah, kecuali surah Taubah. Samalah Bara'ah dan Taubah. Okey. Semua mula dengan basmalah. Istiharkan Allah dengan nama Allah yang pengasih dan inilah Allah dalam semua mesejnya. Mesejnya mesej pengasih dan tapi dalam banyak pendekatan agama yang dipamerkan, Allah seakan-akan Tuhan yang ganas dan pengis. Haram, maksud akal. Haram, kita sentiasa bermula dengan haram. Dalam agama ini, dalam daily life, ia bermula dengan halal, dia bukan bermula dengan haram. Di Malaysia sekarang semangat kuat agama. Semula apa hukum beri hadiah pada ibu pada hari ibu? Apa hukum bagi... Oh, banyak-banyak. Apa hukum tengok Pokemon? Apa baru ni? Pokemon? Apa nama Pokemon ada? Semua benda nak bila kita kata pasal Arab, apa dalil halal? Tu dia. Ini bukan agama. Agama bukan apa dalil halal, apa dalil haram. Dalam kehidupan kita tak boleh tanya apa dalil halal. Kau tidak tak boleh bawa kereta kita. Apa dalil halal kau bawa kereta? Bagi tahu. Mati kita. Kita nak ada dalil Nabi, itu unta ni kereta. Sebab itu al-aslu fil asya' al-ibahah dia panggil. Asal bagi pada setiap sesuatu itu adalah harus. Melainkan dalam ibadah lain. Ibadah nanti kita bincang. Asal dalam kehidupan semuanya boleh, melainkan ada bukti ia haram. Kena buktikan ia haram. Bukan awak buktikan dia halal. Jangan. Habis buat asam pedas kacau kita kan. Dalam hadis ada sarid. Sarid. Nabi tak makan asam pedas ni. Apa bukti belacan halal? Tu orang kacau gitu. Tu tak pergi budu ke. Tak. Semua aktiviti pocor-pocor ke dulu apa? Apa saja semuanya halal, harus, sehingga dapat dibuktikan ia haram. Selagi siapa tak dapat buktikan, maka ia kekal. Hatta apa binatang pun. Babi haram pasal ada dalil. Tengok dah habis tu, kita tanya lah khinzir ke apa semua kan. Ini agama. Sebab tu saya selalu buat contoh banyak. Kalau kita bagi satu kertas kepada orang,
Senaraikan benda halal, tak tersenarai. Senaraikan benda haram, sikit. Tapi ramai orang sangka, apabila kita banyak mengharamkan, tanda kita kuat agama. Betul tak? Itu salah. Apabila awak banyak mengharamkan, tanda awak jahil agama. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata Quran. Allah ciptakan semua di bumi ini untuk kamu. Tanda awak faqih agama, awak menghalal tahu. Kata al-Imam Al-Auza'i, faqih, orang yang faqih itu ialah orang yang tahu untuk memberikan rukhsah pada orang, untuk menyatakan haram. Semua orang kerti, kata dia. Maka dalam kehidupan ini, menyanyi halal haram, kita tahu ni. Padahal semua menyanyi, kat dapur menyanyi, di air menyanyi. Menyanyi kan? Oh, aku dapat nyanyi tu kan. Tapi dia kata apa ni? Macam mana Ustaz Ammar boleh menyanyi? Adakah layak satu ustaz menyanyi? Macamlah menyanyi tu haram. Orang pernah menyanyi di rumah banyak aktiviti, senaman ke apa? Senaman punggung no. Sebab yang tu dia memberikan satu image yang negatif dan memberikan melawan kesopanan manusia. Okey. Tapi dalam soal ibadah, agama bermula dengan larangan, al-mana'. Kalau tidak, semua orang akan buat ibadat, main semayang lagi, kita Aisyah pun 4 rakaat, apa salah maghrib pun kita jadikan 4 lah juga. Lepas kita kata, tak boleh lah, maghrib Nabi buat 3. Apa bukti haram? Oh, kacau kita. Kita kata dalam ibadat, jangan tanya yang tu. Dalam ibadat sebab kita disuruh mengikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Bagus malam Jumaat ni, memang ramai malam Jumaat semua datang macam sini. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah pendekatan umum yang saya nak sebut tentang pemikiran agama. So bawalah agama ni sebagai agama yang rahmat, sebagai bukan agama yang mengharamkan. Bicaralah dengan kepada akal manusia dan juga pujuklah jiwa dia. Kalau kita hanya tahu hukum tapi kita tak tahu pujuk, kita susah. Haram. Kadang-kadang ada benda yang haram, tapi kita perlukan pendekatan yang baik. Nabi SAW dalam banyak perkara dia haramkan, dia bagi tahu perkara haram, tapi apabila dia nak mendekati manusia itu berbeza. Kerana manusia ada latar yang berbeza. Dan kita semua tahu hadis orang Badawi yang kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid ni agak-agak teruk tahu mana. Main-main masuk masjid kencing, berat tu. Kata riwayat Bukhari, faqama an-nas liyaqa'u alaih. Manusia bangun nak pukul dia. Nabi kata, innakum tub'atsuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu dia hantar untuk memudahkan, bukan nak bagi jadi payah. Nabi panggil dia. Nabi cerita kepada dia. Ni pun hantu pun halal haram. Kalau boleh menimbulkan khurafat dan fikiran, haram. Kalau tak menimbulkan apa, it's okay. Kat mana saya cerita ni? Okey. Nabi kata kat dia, pasal Nabi suruh dia orang ambil air dan simbahkan. Ya, zaman tu pun kalau kencing tak kapek ni memang teruk lah. Tengoklah, janganlah siapa-siapa kencing tak kapek pula. Dia datang daripada padang pasir. Itu budaya dia, kan. Saya ada cerita tak betul, tapi orang cerita. Tapi tak ada orang Mesir ni. Ada orang Mesir. Ustaz belajar Mesir ke Ustaz? Tak apa, saya boleh cerita. Orang Mesir ni terkenal. Cerita ni bukan betul. Cerita biar petang. Orang Mesir ni terkenal, dia suka kencing di dinding. Kalau kita pergi kat Cairo, dia kencing di dinding. Batu kencing kat dinding. Sini pun kita susah nak dapat toilet juga. Sana memang susah kalau kita sandar apa memang. Kencing di dinding. Dah apa tahu nak pakai jubah kan banyak kali. Jangan heran, dia kencing di dinding. Dinding Mesir, Cairo adalah antara bandar yang paling kotor dalam dunia ni. Malu Ustaz, orang cakap
apa, Islam ala gaya hidup. Tengok tempat yang ada Universiti Al-Azhar, paling kotor. Nil, sungai, penuh macam-macam campak dalam tu. Kemudian kita nak bagi tahu pada orang putih pergi kat sana, Islam adalah gaya hidup. Allah, malu. Kita tak boleh buat pun. Hatta kebanyakan yang pejuang ni, environment ni bukan Muslim. Dia kencing tak? Ni ada cerita tak betul lah kan? Jadi Husni Mubarak masuk penjara kan? Orang buat demonstrasi dengan Jacques Chirac, Perancis punya, melawat Mesir. Konon cerita tak betul lah ni kan? Lagi kata betul riwayat ni, sanadnya tak terputus. Dia kata tengok orang buat apa tu kat penting. Jacques Chirac nak tengok. Kata no. Ni semua orang Mesir buat cerita karut ni. Dia kata aku nak pergi tengok. Mubarak kata jangan. Pergi tengok. Nak pergi nak tengok. Tengok orang Mesir kencing. Dia kata apalah punya teruk bangsa kau ni. Kencing kat dinding apa. Malu Husni Mubarak. Konon ceritanya lah. Lepas tu bila Husni Mubarak melawat juga Paris, dia tengok ada juga orang buat macam tu. Husni Mubarak kata, kali ni peluang aku pula kata ke orang Perancis. Pergi dia kata, Sulaiman aku nak pergi tengok. Jacques Chirac tak payah. Dah aku nak tengok juga. Dia semangat. Pergi tengok, orang Mesir juga. Saya nak cerita bukan nak hina orang Mesir, tapi betapa orang Islam gagal untuk, walaupun cerita ni khurafat dibuat oleh orang Mesir sendiri. Tetapi kita gagal. Orang hamba Allah tadi dia kencinglah masjid, Nabi panggil dia. Nabi kata, ni masjid, kata bukan tempat orang kencing, untuk orang solat, untuk mengikati Allah. Dia rasa tenang dengan Nabi. Perbuatan tu salah dengan Nabi. Dia tengok tadi ramai nak pukul dia. Dia kata, Allahumma rahamni wa Muhammadah wa la tarham ma'ana ahada. Ini terkenal kata-kata dia. Ya Allah, rahmatlah aku dan Muhammad. Kau jangan rahmat siapa-siapa. Kami dua orang je. Dia ni memang Badawi padang pasir betul. Badawi padang pasir tu. Takkan kau, Nabi kata engkau telah menyempitkan rahmat Tuhan. Biarlah Allah rahmat semua orang. Kenapa? Tapi Nabi pujuk dia. Saya nak ceritanya, setiap manusia ada bahasa. Tapi Nabi kadang-kadang tegas apabila manusia itu patut kita bertegas. Nabi tegas dengan bahasa yang Nabi gunakan. Kita berbicara untuk orang pada zaman ini, manusia terdedah. Sekarang ni ada orang nak bicara tentang murtad. Tuan-tuan, pada zaman Nabi, orang boleh ragu fikiran dia kerana ada orang bisik yang tu dan ini. Pada zaman khulafa, muncul beberapa aliran, mazhab, school of thoughts di dalam teologi, dan ada orang bisik. Maksudnya mula bertikaikan ini, akal Tuhan begini, adakah begini, banyak orang fasal. Kemudian berkembang, buku-buku Greek masuk dan orang terjemahkan, lagi macam-macam aliran muncul. Dan ada orang follow aliran ni, follow aliran ni. Ada orang Mu'tazilah. Kalau kita baca dalam buku Ahli Sunnah kata Mu'tazilah ni mazhab yang sesat. Tetapi ramai tokoh imam di dalam Islam Mu'tazilah, termasuk Al-Imam Az-Zamakhsyari yang menulis kitab Al-Kashaf. Salah satu tafsir yang penting, dia seorang Mu'tazili. Al-Qadhi Abdul Jabbar, dia seorang Mu'tazili. Kalaulah itu, maksud dia iktiraf, walaupun orang petikai, tapi kalaulah itu pada zaman dahulu, tuan-tuan agak-agak sahabat-sahabat sekalian, zaman ni banyak mana orang keliru tentang agama. Tak payah pergi jumpa Mu'tazilah, tak payah baca buku Mu'tazilah ataupun Jabariyah, klik internet, kita akan tengok macam-macam. Kita pun tak tahu Islam mana yang betul. 10 orang 10 macam dia kata. Tiba-tiba, adakah pada zaman ini kita bangkit, kita akan ambil tindakan sesiapa yang memberikan pandangan yang berbeza? Ini hanyalah jakun yang cuba melaksanakan hukuman dan undang-undang yang seperti ini dalam negara-negara orang Islam. Saya katakan, saya bukan marah pada jabatan-jabatan agama, saya tak marah. Saya kata itu bukan pendekatan yang baik.
Pendekatannya ialah hujah. Siapa yang tak bersetuju, kita berbincang. Setelah orang tu kita hujah, kita terangkan dengan dalil yang cukup pada dia, saja dia kata, memang pun, tapi saja saya nak kacau orang. Tak apalah. Kita ambil tindakan kat dia. Tapi sebelum awak menerangkan, agama dibina atas iqamatul hujjah. Agama dibina di atas hujah. Dan mudah-mudahan ini adalah satu asas yang saya nak mengajak semua kita berkongsi dalam memahami hal ini. Dan saya minta izin Al-Fadhil Ustaz Ammar untuk sedikit ruang jika ada untuk bertanya. Dan mudahan saya boleh faham. Saya pun tak tahu, saya dah lama tak ceramah, seorang-seorang syok cakap di sini. Orang faham tak faham ikut dia. Ini pun tak betul juga. Okey, terima kasih banyak. Jika saudara ada soalan. Ada soalan tak? Ada? Ni adik ni ada soalan? Ada soalan? Kau tengok letih lah. Ada. Doktor ada? Doktor Bahar ada soalan? Ada. Okey, silakan. Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang pendirian dan pandangan doktor tentang hadis dhaif. Apakah status pengamalan dia dan penyebarannya? Ada pendapat mengatakan dia tidak boleh disebarkan. Terima kasih. Ini masalah hadis. Dia ni dia satu perkara dalam ilmu ini. Dia panggil ramai orang guru-guru kita sebut al-ilm ya akhi al-jam' wa tafriq wal farq. Atau ilmu itu kemampuan untuk menghimpunkan perkara yang orang tampak tak sama, tapi ilmuwan dapat menghimpunkan. Ilmuwan kata benda ni sama, dan dia dapat membezakan perkara yang orang nampak beza, orang nampak sama, ilmuwan kata dia berbeza. Apabila kita sampai ke tahap itu, berarti kita sampai kepada tahap baik dalam ilmu. Sama juga doktor. Bila kita pergi tengok sakit apa? Demam. Tapi beri pergi doktor, doktor kata banyak jenis demam. Ada juga demam denggi. Bahaya kan? Bila kata, alah demam je, dia mati. Awak kata demam je, yalah demam je, tapi demam denggi. Tapi perkataan demam ini adalah masalah dengan sebahagian istilah. Setengah orang tidak, dia punya sangat pengetahuannya dia surface, dia tidak mendalam. So dia kata, alah hadis dhaif boleh diamalkan. Hadis dhaif itu ada banyak jenis. Ada yang dhaif biasa, ada yang syadidud dha'f atau syiddatud dha'f. Dia sangat dhaif, sangat dhaif sehingga kepada satu peringkat di mana sangat dhaif kepada peringkat rawinya itu dipertikaikan pribadinya, bukan ingatan. Kalau hadis itu rawinya sekadar dipertikaikan, dia kurang ingat, ataupun dia kadang-kadang ada waham, ada keliru, ataupun kadang-kadang dia riwayat ada terputus sedikit riwayat itu, yang kemungkinan jika dijumpa sambungan itu dia boleh naik balik. Hadis yang masalah seperti itu dianggap dhaif. Sebahagian, bahkan banyak di kalangan para ulama menyatakan boleh untuk diamalkan untuk menggalakkan at-tarhib wa targhib, untuk menggalakkan amalan-amalan yang sudah ada substan dalam agama. Umpamanya semayang duha. Semayang duha itu sendiri dah ada nas yang sahih. Kemudian ada pula hadis yang menceritakan kelebihan semayang duha. Dia tidak berapa kuat, tapi tak kuatnya itu bukan rawinya ditomah bohong, tapi ada sedikit. Maka hadis yang macam itu boleh diambil kira untuk dibaca dengan kita bagi tahu hadis ini dhaif. Tetapi kalau hadis itu rawi itu dituduh berbohong, atau dia mempunyai kemungkinan berbohong, dia ada seorang confirm berbohong, dituduh berbohong. Itu beza dalam hadis tu. Kadzab wa muttaham bil kadzab, bil kadzib. Orang yang bohong dan confirm
Orang yang dituduh berbohong. Yang dituduh berbohong tu kes serius. Ni dituduh kau orang ingat lain cerita. Yang dituduh berbohong, hadisnya syiddatud dha'f. Hadis itu tak boleh diterima. Untuk amalan sekalipun targhib wa targhib tadi, amalan penggalakan pun tak boleh terima. Dan balik kepada hadis yang dhaif sikit tadi ni. Hadis dhaif sikit itu boleh sekiranya dia tidak diasaskan, dia tidak kontradik dengan asas-asas agama. Umpamanya kontradik dengan asas agama. Kita jumpa satu hadis kata semayang sunat sekian-sekian, pahalanya seperti 70,000 para nabi. Kita pun tengok hadis ini bertentangan dengan agama. Mana mungkin? Seperti kata, saya selalu ulang kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Ka'anna hadzal kadzdzabil khabith lam ya'rif anna ghairan nabi law 'abada Allah umra Nuh la yu'tiya ajru nabiyyin wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ini tidak tahu bahawa sesungguhnya selain Nabi, jika dia menyembah Allah sepanjang umur Nuh pun, umur Nabi Nuh, dia tak dapat pahala seorang Nabi pun. Mai satu hadis Nabi kata, jika semayang macam ni, pahala 70,000 orang mati syahid. Macam mana orang pergi bawa perang, mati di medan dengan darah, bunuh keluarga, kita buat 2 rakaat, pahala 70,000 dia. Macam hadis-hadis tu memang ternyata dhaif langsung lah. Hadis-hadis fadilat semayang tarawih tu. Semayang tarawih tu memang sahih, ada Nabi buat. Tapi fadilat seperti Nabi Ibrahim, ada fadilat seperti Nabi ni, ada fadilat seperti Musa, fadilat seperti tu. Ini tak mungkin. Kerana ia bercanggah dengan asas agama. Sebab tu saya kata, masalah orang dia dalam benda lain semua dia kritis. Dia kritis nak beli dompet, dia tengok, ni leather betul ke main-main oh, siap cium, oh, beli kain pegang, oh no. Tapi agama dia kau macam tu je ambil. Dia tak teliti pada agama menentukan kehidupannya. Dia tak bertanya, dia tak kritis. Betul kau sampai macam tu? Sehingga kadang-kadang bila orang dakwah, sebab tu saya dakwah, hatta saya kritik. Saya okey dengan jemaah tabligh. I have no problem with that. It's okay, they are good. Tapi sebahagian hadis dia baca, walaupun terdapat dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad kritik. Seperti hadis Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan habwan, dalam keadaan merangkak disebabkan dia terlalu kaya. Kalau Abdul Rahman bin Auf salah seorang 10 yang dijamin masuk syurga, kerana dia harta banyak, masuk syurga paling last sekali merangkak. Orang kaya dalam Islam ni tak masuk langsung. Kalau hadis itu dipercayai dan diamalkan, habis satu umat mundur. Saya kata, saya okey yang kitab Fadhail Amal tu ada banyak hadis sahih. Tapi saya kata, be careful bila nak baca hadis-hadis macam ni. Oh, dia kata, oh, hadis dhaif ni tak apa, benda ni dhaif. Dhaif ni ada yang boleh hujah macam tu lah. Kalau dhaif tapi bercanggah dengan benda yang very foundation dalam Islam. Sahabat yang memberikan semua harta dia, Abdul Rahman bin Auf, kerana dia solat kena dengung. Oh, dengung bunyi unta-unta dia yang balik dengan harta, ganggu solat dia, bagi semua untuk jalan Allah. Dia pun nak masuk syurga payah. Lah kali kita kata, kita jangan duk gaya lah. Ada kat pada makan nasi sari sepinggan setengah cukup lah kot kan? Tidak tak masuk syurga kita. Macam mana ni saudara sahabat kita, saudara Riyad, dia orang kaya. Okey. Ini membabitkan hadis dhaif, tapi ia mengancam asas agama. Maka sekali lagi kita kena tahu dalam hal yang seperti ini. Senang orang senang je. Alah, depa ni tak faham hadis dhaif ni boleh diterima. Hadis kamu lah Syekh. Entah kata kami tak, kami lah. Orang kata faham, entah kata faham. Macam demam tadi saya kata. Dia, alah, mak aku kata demam je, bukan apa. Doktor kalut-kalut. Doktor kata demam Aedes, demam denggi. Sebab doktor tahu hadis dhaif saja, dhaif ada banyak jenis. Tapi kalau dhaif tu tak bercanggah, umpamanya solat apa? Solat qiyamul lail, Quran ada, hadis sahih pun ada.
Lepas tu ada pula hadis yang dhaif, cerita kelebihan qiyamul lail, tak bercanggah dengan dasar Islam, menggalakkan orang beramal. Rawinya juga bukan dituduh dusta. Boleh tak hadis ni saya nak baca, nak bagi semangat diri saya? Kata Al-Imam An-Nawawi, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kata Al-Iraqi, kata As-Sakhawi, mereka semua menyatakan bahawasanya boleh, tapi kita jangan buat putus kata ke orang ini Nabi kata secara confirm. Kita kata dikatakan Nabi kata. Dalam riwayat hadis, dalam ilmu hadis dia panggil ruwiya bi siratit tamrid, dia panggil diriwayatkan dengan sirah penyakit. Maksud dikatakan, diriwayatkan, it say, dikatakan. Jadi dengan itu, itulah kadar-kadarnya. Sebab itu kena, setengah orang dia nak lepas diri dia, tapi dia tak tahu benda tu profoundly. So dia rasa dia betul. Sebenarnya benda tu kena kadar. Kita accept. Dan sebahagian orang terlalu pula sampai hadis yang dhaif sikit orang nak baca sendiri pun tak boleh kau. Hei, dia nak baca. Itu pun masalah juga. Ini masalah juga. Kita bersederhana dalam hal ini. Ada soalan? Tak ada. Habis. Oh, ni apa? Okey. Ada kata kita tak boleh masuk church, dan ada kata bahawa masjid tu kita tak boleh sembahyang because masjid itu tidak bukan bawah jurisdiction Islam sebenarnya. Bawah? Bukan bawah jurisdiction Islam sebenarnya. I'm very confused on that. What do you mean jurisdiction Islam? I am very confused on that part. Ada kata masjid itu tidak diterima, kita tak boleh masuk masjid itu. Masjid Syiah, macam masjid Syiah Ismaili semua tu. Kita sembahyang di mana yang bila sampai waktu, bila kita rasa nak sembahyang, kita sembahyang. Tak kira tempat, tak kira boleh tak boleh. Jadi ada orang kita kata masjid ni tak boleh masuk because kita tak boleh sembahyang dalam masjid itu because bukan it's not sebenarnya masjid Islam. Yeah, okay. Understood. I'm very confused on that part. Okay, understood. Bila sampai kata kita tak boleh masuk church. But then kalau kita tak masuk dengar kita punya apa ni, how do we learn, how do we substantiate what Christianity is teaching others yang bukan yang sebenarnya bertambah dengan Islam. Yeah. How do we do that? Okay. Yang pertama, Umar bin Khattab apabila dia masuk ke Baitul Maqdis yang pertama, gereja tak buka jadi masjid lagi, dan dia solat di dalam gereja. Sebahagian kata dia solat di luar gereja, sebahagian kata dia solat dalam gereja. Yang penting Umar bin Khattab pernah solat dalam gereja lah. Dia bukan sembah Jesus, dia solat. Cuma saya kalau, dan ada riwayat daripada Ibn Ishaq, walaupun sebahagian menyatakan tidak berapa kuat riwayat itu, tetapi Al-Imam Ibn Qayyim menyebutnya di dalam Zadul Ma'ad tentang bagaimana Kristian Najran dia mari ke masjid Nabi, jumpa Nabi. Kemudian dia minta izin untuk dia bersolat. Solat mereka, bukan solat dia, dalam masjid Nabi, dan Nabi izinkan untuk dia tetamu Nabi. Dan itu menjadi satu perbahasan besar di kalangan keluasan agama mengenai dengan para sarjana. Okey, tak apa. Yang pentingnya seseorang di antara keistimewaan Nabi, Allah jadikan untuk Nabi, iaitu wa ja'alal ard masjidan wa tahura. Allah jadikan untuk Nabi di mana saja dia masjid dan bersih. Orang Islam boleh bersolat di mana-mana saja tempat yang bersih, sama ada di masjid ataupun di kuil, selagi mana yang dia sembah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada, ini benda yang tak ada perbezaan sepatutnya dalam hal ini. Okey, soal sembahyang tak ada masalah. Kemudian soal masuk gereja. Masuk ada banyak. Masuk meraihkan gereja, kesyirikan dia, ataupun masuk untuk mempelajari sesuatu. Itu berbeza. Dalam usul fiqh dia kata al-umur bimaqasidiha.
Perkara itu diukur, setiap benda diukur dengan maksud dia. Jika kita masuk, tujuan kita untuk mempelajari sesuatu, maka kita boleh masuk untuk mempelajari sesuatu. Saya personally, saya memang masuk. Even yang Sunday tu, saya tunggu habis dia menyanyi, saya masuk. Saya nak dengar dia ceramah. Ya. Tak apalah, saya bukan contoh untuk ditiru, bukan Nabi untuk ditiru macam saya kata tadi. Tapi kalau tanya personally, saya memang masuk lah. Sebab saya boleh dengar. Di Malaysia orang cakap banyak sangat, kata main gereja begini. Minum, kita kat Malaysia, minum air gereja langsung dah hanya ingat Jesus, lidah tak boleh mengucap. Tu orang Malaysia. Kalau air jenis tu ada, dia bagi minum habis rakyat dia yang tak kuat agama ni. Dia pun tak ada. Dia lepas, yang saya tengok, lepas dia apa menyanyi semua, dia ambil lah roti, air tu tak kat depan dia bagi minum seorang sedikit. Tak ada kaitan dengan air jampi ke apa. Holy water ni bukan kalau sungguh ada manusia. Kita ni ada dua ekstrim, right and left. Satu yang kata, kalau minum apa-apa air kat gereja tu, hampa tak boleh mengucap apa, balik semua tak tahu apa. Apa pun tak ingat. Itu memang masalah jiwa mental dia. Yang kedua, satu lagi kata, air ustaz ni kalau minum, yang jahat boleh jadi baik. Itu pun satu hal sama. Sama je. Kalau ada air jenis tu, Nabi dah buat lama bagi semua manusia minum. Dah baik dah manusia ni. Kita kalau ada pun, saya selalu kata dah ratus kali dah kata, kalau ada kita bayar 1 juta pun tak apa ke ustaz tu, suruh dia jampi empangan negara kita, baik semua rakyat jelata. Ini semua benda yang tak masuk akal. Benda tak masuk akal. Sama juga, dia pun tak ada. Gereja jenuh fikir terpaksa benarkan orang menari. Ini gereja Scotland nak benarkan kahwin sama-sama gender. Sebab dia kata kerana ada komuniti dia yang komplain, mereka rasa tak patut. Ada sebahagian mereka yang aktif dengan gereja, tapi mereka ada pasangan yang satu sama gender. So gereja nak endorse benda ni. Kalau ada air tu, dia bagi minum balik-balik. Aku kenal kat perempuan balik lah. Tak ada. Ini pun satu kekarutan yang kita ada dalam fikiran kita. Dan masalah, Ustaz Amal tak buat. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah tak buat. Tapi ramai orang setengah kat Malaysia, itu cara dia famous. Ada orang dia jadi ustaz dan kaya kerana buat cerita-cerita mengarut macam tu. Percayalah orang tu jaga tu. Anak saya tu bukan jahat, orangnya baik, tapi dah terminum air tu. Jadi macam tu lah. Dia nak halalkan kesalahan yang telah dibuat oleh anak dia tu, salahkan air yang orang lain minum. Dia tak salahkan diri dia yang tak ajar yang betul, dan dia tak salahkan dia tak penghujahan yang tak disampai dengan betul. Dan gereja, kita pergi tengok, kalau kita nak dengar dia. Kadang-kadang saya selalu fikir tentang masalah hadis yang selalu saya ulang, tentang masalah Nabi berdiri apabila lalunya jenazah Yahudi. Nabi berdiri. Padahal manusia ni, kita ni form kita. Tapi yang hidup ni adalah soul kita. Apabila dicabut soul kita, maka tak ada pola form ni. Dia macam tu je, kan? Bila kita mati, kita dah tak ada apa dah. Hakikat. Kerana segala kemuliaan itu roh. Tapi agama disuruh kita hormati jenazah kerana menjaga perasaan roh. Kerana roh mengetahui sebahagian apa yang ada dalam dunia ni. Bila jenazah Yahudi datang, hakikatnya dia tubuh je. Nilai dah tak ada. Kerana roh dah tak ada. Tapi Nabi bangun. Bila Nabi bangun, orang kata, inna Yahudiyah, itu jenazah Yahudi. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Tapi Nabi tak kata. Nabi kata apa? Nabi tak kata alaysa insanan, tidakkah dia insan? Nabi kata alaysa nafsan, tidakkah dia juga nafas? Dia juga roh, dia juga jiwa. Maksudnya ada nilai jiwa itu. That kind of respect yang Islam ajar kita, supaya dengan itu bila orang tengok, oh, ini satu agama yang sangat lunak dengan orang. Ia memujuk, berhujah dengan akal orang. Ia memujuk perasaan orang. Maka orang, Ikrimah bin Abi Jahl, dalam sebagian riwayat, Ikrimah bin Abi Jahl, dalam sebagian riwayat, dia datang dan dia menganut Islam. Ikrimah ni anak Abu Jahal, kan? Tahu Abu Jahal?
kan, bin Amr bin Hisham. Ikrimah bin Amr bin Hisham. Ikrimah masuk Islam. Dulu dia perang Islam, dia sama Abu Jahal, dia perang dengan Islam. Abu Jahal meninggal, mati. Abu Jahal ni Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ni. Fir'aun umat ni Abu Jahal. Anak dia lari, masa Fatah Makkah lari, dia patah balik, dia masuk Islam. Nabi tak bunuh dia. Dan kita tahu Nabi ni bukan kaki. Nabi tak balas dendam. Saya tak tahu orang politik macam mana. Saya harap kalau negara pertukaran politik pun jangan balas dendam ke orang, kan. Ini ramai orang duk fikir, tak apa je, aku menang sok orang jaga. Ya Allah. Ingat kalau saya ingat dia cakap, saya tak pangkah ni. Nabi kata, Nabi bangun. Nabi bila hari-hari kemenangan, Nabi kata apa? Ayuhan nas ma tadunnu an af'ala bikum. Kamu wahai manusia, kamu sangka aku nak buat apa kamu? Dan dia mereka jawab, Ibnu Karim, Ibnul Akhil Karim. Orang yang mulia, anak orang yang mulia. Nabi, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Ikrimah lari. So dia jenayah banyak. Dia datang. Akhirnya masuk Islam. Dalam sebahagian riwayat, bila dia masuk Islam, dia kuat dengan Islam dia. Nabi kata, aku sentiasa tahu bahawa inna hadal khair ya'ti min abik. Sesungguhnya kelebihan itu, semangat itu datang daripada bapakmu. Bapak dia tu musuh Islam, tapi bapak dia tu pemimpin, kaki berani, hebat. Dan Nabi kata pada Ikrimah, maksudnya aku tahu tu kehebatan tu bapak kau lah. Tengok, bukan saja berurusan dengan akal orang, tapi berurusan dengan perasaan orang. Dalam sebahagian riwayat, dalam Musannaf Abdul Razak, kalau ada perbincangan tentang kedudukan riwayat ini. Oh, Nabi dengar orang kutuk Abu Jahal. Kutuk banyak Abu Jahal. Dan Ikrimah ada, dia masuk Islam. Nabi tengok muka Ikrimah. Nak kata apa, memang pak dia macam tu pun. Ada rekod tu. Nabi telah tersebut mauta, fa inna sabal mauta yu'til hayy. Nabi kata jangan maki orang mati lah. Kena maki orang mati ni kadang-kadang sakit hati orang hidup. Subhanallah, agama kan? Tapi kita dah tengok haram, hukum dan hukum. Kita tak nampak keindahan itu. Maka kita sekarang, generasi baru ni, kita berkempen supaya manusia, penutup Ustaz kita buat insyaAllah. Kita berkempen untuk manusia membawa Islam dan berbicara kepada manusia pada dua perkara, pada akalnya dan pada jiwa. Hujah yang kuat dan perkataan, bicara dan cara yang menawan. Inilah Islam yang akan menerajui masa depan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz Ahmad. Saya juga minta maaf kepada Ustaz Ahmad. Dia banyak kali jemput saya, tapi saya susah nak datang. Dan saya tahu orang macam Ustaz Ahmad juga berusaha, bersusah payah untuk mewujudkan aktiviti agama di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati Ustaz, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semua juga memberikan kerjasama dalam perkara-perkara untuk kebaikan dan untuk membantu melahirkan kepahaman yang baik. Dan dialog-dialog yang seperti inilah baik, sehingga bukan saya, orang lain juga yang boleh menggalakkan kita berfikir dan membawa Islam ke arah cara yang lebih betul, lebih mudah untuk dipahami oleh orang ramai. Jangan fikir kita saja yang datang, kena fikir juga orang yang tak datang. Bagaimana bahasa berguna. Hari ini semua orang pendakwah, bahkan semua orang masyaikh, ustaz, masuk dalam internet, Facebook, semua fatwa dia keluarkan. Menurut pendapat aku berbanding haram. Masya Allah. Yang benda dulu fuqaha terpaksa buka punya kitab, dia kata bagi aku haram. So, haram dengan halal duduk di hujung jari saja. Yang sebenarnya semua perkara itu tahzabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Quran kata mereka sangka ringan, dia di sisi Allah sangat besar. Sangat besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan mencari pendekatan yang baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Asri Zain Abidin di atas perkongsiannya yang sangat bermakna dan bermanfaat itu. Dan terima kasih juga sekali lagi bagi pihak Education Malaysia kerana kesudian doktor untuk
hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan insyaAllah di kesempatan lagi pada masa akan datang kita akan jemput lagi doktor-doktor supaya datang ke sini dan bersama-sama kita semua. Okay? Jadi saya itu sajalah untuk kita, dan insyaAllah pada jam pukul 9.18 nanti kita akan solat maghrib berjemaah. Dan sebelum itu, selepas ini kita akan ikuti jamuan. Okay? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar semua saya.